risiko yang terlalu tinggi. Sebab kalau lah let's say 4-0 dapat jatuhkan satu orang, ada kemungkinan J8 akan bergerak ke arah mereka. Ya, nasib dia kurang baik lah kalau dia tembak kenderaan tu meletup dan dua orang knock sama-sama tu mungkin 420 ada peluang untuk clutch kat situ. Tapi letupan itu tak menjatuhkan sesiapa. Kenderaan itu berjaya saja diletupkan tanpa mencederakan player daripada Wisa. Tapi satu lagi kill akan masuk dalam poket mereka. Tapi satu dikeluarkan, Malang bagi 4-2 untuk game kita yang pertama di Weekendy. Ya, Weekendy dan Circle ini masih lagi memihak kepada semua orang. Tidak ada mana-mana pasukan yang terpaksa bergerak secara drastik. Seolah-olah telah mengetahui cara Circle ni berpusing, tapi itulah dia satu airdrop yang sangat menakutkan. Groza dengan skop 8. Tapi inilah yang ditunggu-tunggu oleh anda semua. Bedepespan ZVZV adalah kod yang anda perlu letakkan pada pubgmobile.com/redeem untuk mengambil apa-apa item sini, dan ada peluang untuk anda mendapatkan permanent set sebenarnya. Dan juga jangan lupa untuk like dan follow PUBG Mobile Esports Malaysia juga. Lagi satu page PUBG Mobile Official yang anda juga boleh ikuti untuk perkembangan-perkembangan semasa, bukan saja untuk PMPL tetapi untuk PUBG Mobile secara keseluruhan. Dan ada pasukan Yudu Gang. Nampaknya Fredo sudah menjatuhkan jumper sekarang ni, cuba untuk menyelamatkan rakan beliau, tetapi sekarang ni nampaknya pasukan pihak lawan sudah pun berjaya keluar daripada compound ni. Walaupun ini bukan satu oponen yang senang untuk mereka. Marino hanya ada 3 orang saja mereka. Tapi jatuh dulu Drax. Kerana tembakan daripada Microzi itu memang sangat-sangat laju. Tapi sekarang dia reload. Bin. Memang susah nak jumpa Bin kerana dia pindah punya terlalu susah dan terlalu dijatuhkan akhirnya. Dan itulah dia, terlebih nampaknya Superboy 3 seorang dia. Tinggal seorang Superboy. Yudu Gang. Ada jumper lagi. Drax masih boleh diselamatkan. Tapi Superboy, dia baling bom. Dia baling bom api. Memang kena tepat dan Naoki akan mati mungkin. Dia baling lagi satu. Memang mati satu tu. Terbakar kat situ, hampir-hampir kat si Fredo. Wow. Marlino. Wow. Dengan api-api. Ya, api saja dia main. Artinya dia terkejut seperti apa yang berlaku dengan kita sekali. Wah, dapat 4 kill dengan menggunakan bom api. 3 atau 4 kill. Satu, mula-mula masa dijatuhkan oleh AJMT tadi, Trixie menjatuhkan pasukan AJMT, saya jangkakan Fredo dan rakan-rakan akan terus babar ke arah luar. Itu terjadi. Zuli akan dijatuhkan oleh pasukan JJ, akan mendapati satu lagi pasukan babar dekat depan. Dan QT akan mati. Boyka dan Rocky masih lagi berdiri. Tapi Boyka, dia melakukan tindakan awal iaitu melarikan diri terlebih dahulu daripada kawasan bahaya, situasi bahaya, untuk mendapatkan poin yang lebih tinggi. Dua pasukan yang sangat barbar ini. Kenapa Rocky sekarang ini berada berseorangan di dalam rumah, akan dirusuk oleh satu pasukan SMG. Rocky sekarang ini berada di atas bubur, berpusing-pusing. Boyka daripada arah yang berlainan cuba untuk membantu rakan sepasukannya. Dan kita nampak Rocky sekarang ini perlu berhadapan dengan 4 ahli pasukan SMG. Macam mana nak buat ni? Rocky akan menembak satu, dia dapat satu knockdown dengan minit ke-22. Rocky mencari satu lagi target. 3 orang masih lagi. Dia harus tembak sekali lagi. Dapat! Yang kedua juga keseluruhan Rocky. Rocky akan dijatuhkan oleh Putra di kawasan atas. Tapi Boyka akan datang untuk membantu rakannya yang lain. Bersama dengan satu lagi rakan dekat situ. Putra turun ke bawah. Barrel akan reload. Tembakan lepas ke arah Putra. Putra dan juga Boyka sekarang ini 1v1. Putra masih lagi menembak ke belakang, backup sudah pun sampai. Trick City akan lakukan satu revival terlebih dahulu. Putra keluarkan M4, 29 bulan, api-api dibaling ke arah bawah. Satu sudah pun dibaling kasih Tara waktu sama menjadi satu player. 8 GMT, Zuli masak satu grenade tangan mungkin. Letupan berlaku, tidak akan menjadi sasaran. 3 lawan 2. 3 lawan 2, tapi Boyka sekarang ini akan leading the charge untuk waktu ini. Zuli macam nak ingin lari bersama dengan Boyka. Saya ini tidak kaya relevan, tapi Putra nampak. Bagaimana dia akan pergi? Boyka satu-satunya yang tinggal. Kenapa Zuli tadi langgar dinding? Sekarang ni Boyka perlu mengeluarkan satu persembahan daripada Captain. Pasukan dia, adakah dia boleh lakukan dari sini? Tapi nampaknya tidak. Terlalu banyak tembakan daripada berbagai penjuru. Dan inilah dia. Nampaknya pasukan J8 akan tersingkir di tempat yang ke-11. Ya, malang bagi tim J dekat situ. Hampir sebenarnya mereka jatuhkan tim SMG. Tapi SMG firepower daripada Bulat Putra ni memang terlalu OP lah buat masa sekarang ni. Begitu banyak-banyak knock damage yang dilakukan sampai menyebabkan player-player terpaksa turun ke bawah. Dan revival berjaya dilakukan. Tapi terlihat kat sini Circle AKA akan mendapatkan Circle bersama Geek Fam. Dan Wista tidak begitu jauh daripada mereka. Ya, tapi dengan kejatuhan J8 tadi pun saya rasa mereka tidak terlalu rugi. Kerana mereka sudah ada 5 kill sebelum sampai SMG tadi. Mereka sudah ada 5. Jadi mereka akan
akan keluar dengan sekurang-kurangnya 6 atau 7 poin secara total. Tapi net Brotherhood hanya tinggal Apple saja. Entah daripada mana datangnya Apple ini. Sekarang dia akan pusing, dia akan keluar tapi silap pandang. Dia kena pandang ke belakang. Dan belakangnya pun ada orang yang sedang hilap dan dia sudah pun hilap. Apple sudah pun kehilangan dia punya peluang. Dua arah. Dia dapat satu. Apple akan dikeluarkan dekat situ dan NED akan dikeluarkan oleh Tara. Dan mereka hanya kehilangan satu player dan itu pun akan di-revive. So, tak hilang apa-apa pun. Oh ya, betul-betul. Pasukan paling barbar. 2 pasukan paling barbar. 3 mungkin. Pasukan barbar telah pun terkeluar. J8, RSG, NED juga dikeluarkan. SMG tinggal 3. Tapi untuk pasukan No Recall, masih ada lagi player kesemuanya. Sinbi Pro pada waktu ini. 1 kill untuk dia. Yap, AKM Corina pakai tapi kena hati-hati dengan tim daripada atas. Tok 9K akan di knockdown waktu yang sama. Ryan dengan satu kenderaan sekarang akan dulu masuk untuk membantu tembakan lepaskan oleh Sinbin sekali lagi. Ada satu target. Mengambil kewesan damage yang terlalu tinggi daripada grenade tangan. Tapi dia ada masa untuk hilap. Hilap akan dilakukan. Romeo memasang satu lagi grenade tangan untuk dipaling ke arah si Sinbin. Sempat atau tidak? Kami ke belakang itu tapi dia akan melantun minta maaf dan Sinbi dia masih lagi dengan nyawa yang agak sihat. Ryan juga akan dijatuhkan oleh Lord waktu ini. Apakah Sinbin mau buat? Stewart akan di knockdown, dibunuh secara langsung oleh Saint daripada Geek Fam. Romeo dengan Michael Uzi. Tapi Sinbi masih lagi ingin bertarung dengan Romeo pada ketika ini. Tapi Romeo telah mengetahui satu benda. Dia tahu yang TNR tidak cukup orang, hanya ada 3 saja. Sinbi dilawan. Sinbi dengan Micro Uzi lawan dengan AK. Siapa yang akan menang? Romeo terus menggunakan G360. Dia keluar balik Micro Uzi tapi ditembak daripada berbagai arah. Dan sekarang ini hanya tinggal Sinbi saja. I'm sorry, semua saya daripada jauh sebenarnya. Kita nampak juga Sinbi sekarang ni sedang bersiap sedia. Adakah dia akan dapat menang main ini? Api dibalik oleh Romeo. Romeo sekarang ni dengan Micro Uzi. Nampaknya Sinbi akan cuba untuk melarikan diri dengan sempat dengan Greater Mr. B dia. Dia akan tidak meletup dengan Sinbi sekarang ni dijatuhkan. Letup pada tim No Recall akan disingkirkan pada tempat yang ke-9. Sepolan. Supolan dan memang tembakan daripada pasukan Wista tadi sangat-sangat mantap, terus menghilangkan pasukan No Recall. Jadi boleh dikatakan semua pasukan barbar pada waktu ini gagal untuk mendapatkan apa-apa yang terlalu signifikan, melainkan pasukan SMG. SMG masih ada lagi 3 orang, tetapi untuk tim-tim yang memang darah daging mereka adalah barbar telah pun terkeluar meninggalkan Geek Fam. AKA sahaja yang ada 4 orang untuk waktu ini. Yap, AKA sekarang dengan 4 player dan mereka dah circle peluang cerah untuk mereka. SMG menjatuhkan satu knockdown dekat sungai itu. M4 skor 4. Putra masak grenade terus membaling ke arah Wistar dekat sini. Cuba mendapatkan kill secara langsung. Satu lagi dia masak, satu lagi dia baling. Serpolan masih lagi di belakang. Putra akan mengambil sedikit masalah untuk maju ke depan. Tapi Marlino dengan 2 orang player, mereka akan mula dimakan oleh zone biru. Tara juga sekarang ditekan. Tapi AK tersenyum lebar dengan 4 player mereka ada. Ya, 4 player mereka ada dan mereka juga ada circle pada waktu ini. Memang begitu bahagia sekali. Geek Fam juga ada sedikit circle tapi mereka tidak cukup orang. Marlino berjaya juga masuk walaupun ditekan oleh SMG tadi. Dan Noxy akan cari tempat yang lebih baik. Tapi Geek Fam sebenarnya mereka ada 4 orang. Jadi Geek Fam lah paling opportune sekali untuk menang. Tapi nampaknya kita boleh lihat je pasukan SMG. Nampaknya mereka kehilangan beberapa ahli dekat sini. Marlino dengan tembakan daripada jauh-jauh. Noxy cuba untuk berpusing-pusing semakin lama semakin dekat dengan pasukan SMG. Sekarang ni kita boleh nampak Noxy berada di binti bahagian hadapan. Berjaya mendapat 1 kill. Ada lagi seorang dan itulah dia Putra. Wow, dengan tembakan cukup padu. Berjaya menjatuhkan dan itulah dia Marlino. Dihabiskan dan dikeluarkan oleh Putra. Putra sekarang ini dengan satu M4 dan dapat target. Tapi Sani akan jatuhkan dan cuba mendapat kill itu secara langsung. Satu pencurian kill akan berjaya saya rasa ke atas Lord. Tapi dia akan pergi ke belakang satu pokok. Wista masih lagi satu lagi player untuk datang membantu dekat sini. Putra sudah pun ada 5 kill. Ini mungkin kill beliau yang ke-6. Dan dia akan dapatkan kill ke-6 tersebut juga. Bukan Sorpolan, Romeo yang ada kat belakang tersebut digunakan kenderaan terus maju depan. SMG dengan 9 kill. Romeo menembak. Putra dikeluarkan tempat ke-6 untuk tim SMG. Tetapi Putra sekali lagi menunjukkan bahawa dia memang dapat Terminator sebab dia ada bakat. Minit ke-27 Dingosan jatuhkan Tara Wild Horse kat sini, dibunuh secara langsung oleh Dingosan. Wista Romeo juga akan dibunuh. Tempat ke-5 untuk Wista kali ini. AKA peluang yang sangat baik tapi mereka kena masuk sedikit demi sedikit. Dan sekarang Geek Fam mungkinlah ini dia chicken dinner untuk mereka di tempat yang mereka memang tahu tentang permukaan muka bumi dan cara bermain di tempat ini kerana mereka sudah dapat circle, mereka ada 4 orang. Apa respons daripada AKA itu yang menjadi persoalan. Tapi satu pasukan yang berada jauh sekarang ini tidak nampak, iaitu pasukan Tara masih lagi hidup. Pasukan Geek ditekan
Bertubi-tubi lepaskan AK. QB sekarang ni mengambil damage dari blue zone. Mereka tahu dekat mana Kicap dan satu dekat sini juga snipe dijatuhkan. AK Kicap mencari satu lagi target. Dan itulah QB kena ada pergi tahu tempat jalan boleh pergi. Dia akan cari tapi Kicap akan knockdown dekat sini. 3 orang masih lagi hidup untuk AK. Mereka maju ke depan QB. Dia sudah pernah jatuh oleh Loyu sekarang ini. AK perlu dapat ke tempat ini. Kalau dia dapat tempat ini, kena confirm milik mereka. Circle masih lagi gila. Kita kena lepaskan ni. Wufi masih lagi memberikan tekanan kepada Gifan. Gifan nampaknya sudah pun jatuh. Beberapa ahli yang terlebih akan dirimbangkan. Kita dapat pasukan AKA juga masih lagi mengekalkan 4 ahli mereka pada masa yang sama. Dingo Sanjun jauh di sana nampaknya. Sam memberikan tekanan kepada pasukan. Oh, dalamnya Tara akan tersingkir. Top 2 sekarang ni. Oh, tapi memang betul lah. Hanya perlawanan 2 pasukan saja sebenarnya sekarang ni. Sebab AKA dengan Geek Fam, mereka saja yang berlawan daripada tadi. Pasukan yang berada kat luar, Tara dengan Dingos, non-factor. Ya, revival sekarang akan dilakukan supaya mereka dapat semula nambah advantage. Tembakan lepaskan oleh Sane dengan satu micro Uzi. Tidak mengenai sasaran. Damro juga akan join kawan-kawan yang lain. Kasih Sane menembak. Oh. AK dapat satu. Snipe dijatuhkan. Sane dijatuhkan. Advantage terlalu besar untuk AK. Mereka akan cuba barbar 2 lawan 1 situasinya. Wolf tangan sangat rendah. Tapi Loyu dah tahan. Tapi dekat sini Kicap membeli smoke. Pergi depan dekat sini. Mereka cari target dekat sini. Loyu dapat satu. Loyu masih lagi ada dekat sini. Tembakan lepaskan. Damage peluru. Winner second dinner untuk tim AKA. Wow, satu persembahan yang sangat-sangat menarik daripada AK. Walaupun Geek Fam, mereka ada circle sampailah ke penghujung. Tetapi AKA, wow, memang menunjukkan yang mereka sudah pun kembali kepada pihak-pihak musim yang kedua ini dengan satu persembahan yang sangat mantap sekali. Ya, AK. Tapi itulah dia Loyu tadi. Sebenarnya dia membuat kesilapan. Tapi kesilapan dia tu ditutup dengan kesilapan musuh dia pula. Ya. Sebab dia tengah reload depan muka. Tapi Mamat tu pun reload depan muka juga. So macam, jap bang. Ya. Tapi yang memang menjadi duri dalam daging memang ada satu orang dekat sini, iaitu player daripada Dingos. Dia menjatuh daripada Tara Project X, Sinbi Pro berjaya menjatuhkan 4. Yang kita nampak sekarang ni pergerakan daripada Lynx cuba untuk mengelilingi. Dia datang daripada belakang. Mungkin dia akan cuba untuk flanking. Kita tunggu dan lihat sekarang ni. Cabo bersama dengan rakannya nampaknya ditekan dan tinggal 80% nyawa. Kingsman Wagyu dijatuhkan terlebih dahulu ke pasukan Tara. Oh, kalau Lynx dapat diselamatkan, ni akan memberikan faktor yang besar untuk KJM boleh menang. Sebab sekarang ni mereka membuat formasi 3-1. Kalau Lynx dipatahkan terlebih dahulu oleh Vex yang sedang datang, kemungkinan besar mereka akan menang tournament. Bukan tournament tapi perlawanan ini. Kabur dijatuhkan tinggal 2 saja. Dapat satu, Lynx dijatuhkan secara confirm. Tetapi dibunuh pada waktu yang sama. 2 orang untuk pasukan Kingsman. Random. Salah satunya tinggal mungkin yang berdiri ni. Random saja masih lagi dengan Lyrian sekali, terlebih tak tahu Lyrian dia datang daripada belakang. Mungkin dia akan memberikan support daripada jarak jauh sekarang ni. Lyrian kat airportnya menembak ke arah Insider, dan itulah dia, Insider akan dijatuhkan. Kabur juga akan mungkin dihabiskan oleh Lyrian. Ya, langsung tak boleh buat apa dah sekarang ni Kingsman. Dia ada kereta, dia akan menggunakan kenderaan itu untuk mungkin melarikan diri atau pergi selamatkan satu kawan dia dekat belakang. Yang ini boleh diselamatkan, tapi Vex akan ditembak juga. Nyawa hampir tinggal separuh, tayar dah rosak. Dia akan drift sedikit, tapi rasanya kawannya seorang itu dapat diselamatkan. Tara, mereka akan mendapatkan 1-2 kill dekat belakang sebentar tadi. Ya, Insider di tempat yang terlalu sukar untuk menyelamatkannya. Lyrian mendapatkan kill ini, tapi dua-duanya pasukan akan keluar daripada battle ini dengan kecacatan sebahagian daripada anggota mereka. Walhorse terus mengambil satu 4x4 untuk berlari. Tidak berada dalam circle, hanya mungkin dalam 100 meter di depan ataupun 200 meter adalah circle yang mereka cari. Oh, okey. Dia melanggar diri sendiri. Ya. Tak pasti apa yang berlaku dekat situ. Tetapi ini ada airdrop yang seterusnya. M249 berada di dalam dan seperti biasa ada level 3 kesemuanya. Dan ini juga menandakannya anda boleh mendapatkan PMPR loot dengan macam mana sebut ni, Encik? Budapest Buck KPV. Itulah dia. Jangan lupa juga like and follow page PUBG Mobile Esports Malaysia untuk maklumat-maklumat laju berkenaan dengan PMPL dan juga PUBG Mobile. Ya, tapi jika anda inginkan statistik, anda boleh pergi ke website tersebut, pmpl2020.com, di mana anda boleh mendapatkan maklumat-maklumat yang lebih tepat dan jitu mengenai website anda. Website ini telah dibuat oleh produser kita yang membuat website itu dengan begitu baik dan cantik sekali untuk anda yang berada di rumah. Anda boleh pergi ke pmpl2020.com. Ya, tawaran ini akan tamat dalam masa 1 bulan. Jangan lupa untuk kunjungi website ini sementara dia masih lagi ada kat sana.
Sekarang ni tahu kat Dingos, kau memang ada bakat lah je. Itulah pesanan ikhlas daripada kami. Bukan dibayar ataupun dipaksa. PMPL2020.com. Nombor telefon tak ada Tapi Dingos, Nuk sekarang ditunjukkan berandah 54 orang masih lagi hidup dengan kita. Tapi nampak transition di Miramar ni mula berlaku. Banyak knock, maybe more than 50% knock yang berlaku adalah dengan penggunaan DMR, SLR diguna pakai oleh Sinbin tadi. Kita nampak begitu banyak mini diguna pakai. Transition ke single shot ni daripada game PC-nya sekarang ni mula masuk dalam PUBG Mobile. Tapi dia bermula dekat map ni. Kat map ni nampak sangat benda tu. Oh yes, memang sangat-sangat nampak. Sebenarnya kalau kita ikut daripada Thailand punya style main, dulu diorang akan banyak gunakan M16. Kali ni M16 sebab burst fire dia sudah kurang viable. Kurang digunakan untuk medium range fight. Jadi saya rasa mereka macam kita nak pakai M16 untuk dia punya single shot je, baik kita ambil DMR je. Ya. Yeah. Itulah dia. Dan RSG sekarang ni nampaknya, ada lagi satu pasukan kita boleh nampak, AKA tak jauh sebenarnya, dan beberapa pasukan ni mereka akan tidak mempunyai zon selamat. Dan satu-satunya pasukan yang berada di tengah-tengah, Team No Recall bersama dengan Malino dan juga Net dekat situ. Jalan raya tu yang akan menjadi satu elemen yang sangat menarik lah. Sama ada zon selamat tu akan pergi ke sebelah atas jalan raya ataupun dekat bawah. Pasukan-pasukan kena bersedia untuk cuba meramal. Oh, tapi AGMT mereka tempat memang agak baik tadi. Walaupun skill ini dia memang turun ke bawah, tapi mereka masih dapat compound sebab ia sebahagian daripada Picado, dan mereka telah membuat satu tindakan yang bijak untuk turun ke bawah terlebih dahulu. Mereka rasakan mungkin circle akan dapat. Dan memang mereka dapat, tapi kunjungan daripada pasukan terbaik Lugan. Nampaknya Superboy dibunuh oleh Sinbi Pro dengan letupan kenderaan nampaknya. Memang satu kematian yang agak menyayat hati kalau macam tu. Ya, Sinbi Pro. Satu player yang ditukar daripada tim No Recall. Mereka mengeluarkan Sinbi dalam tapi di sini Stewart 9K. Ini dia menggantikan Raymond kali ini untuk bermain M4 dia pakai. Ini pun map antara dia yang terbaik untuk Stewart. Banyak kali kita nampak dia clash sama ada di tim DNR ataupun tim Secret. Boleh dikatakan antara secara statistiknya Stewart memang bagus sebenarnya. Nampaknya dah berasap kenderaan tu. Terlebih adakah boleh dapat menjatuhkan Stewart. Stewart boleh menjatuhkan, tapi itulah dia letupan kenderaan. Kenampakan jauh tetapi mungkin tak dapat menjatuh. Ya, sekarang tembakan dilepaskan oleh Whitehouse ke atas Dingos juga. Tapi tidak dapat menjatuhkan satu lagi player di belakang. Kita tidak nampak. Mereka ada 3 orang player, mereka ada 4 kill. Kalau mereka nak babar, mereka boleh. Tapi semua mobility yang ada untuk Dingos ke depan tu semua dah hilang. Oh, memang hilang secara langsung diletupkan. Walaupun mereka tak dapat kill daripada situ, tapi mereka pastinya akan menghalang pasukan Dingos daripada bergerak dengan terlalu mudah. Dan dengan mencacatkan mereka punya mobility, pasukan Dingos kalau dia nak bergerak ke mana-mana pun, dia akan berjalan kaki dan cara akan lebih mudah untuk menembak mereka lepas ini. Tapi itu dia, sekali lagi DMR berkali-kali. Seperti yang kau cakap tadi, Mini 14 pun akan naik apa-apa jenis DMR. Dan memang digunakan dengan meluas di dalam map ini sekarang. Penjimatan peluru itu pun satu lagi aspek sebenarnya dengan penggunaan DMR. Waktu ini terdengar dengan bunyi K98K, M24 berlambak juga dekat sini. Wild Horses. Tapi kita lihat kepada Stewart tadi, dia gunakan SKS dia hanya untuk dapat kill saja. Untuk menembak kenderaan, baru keluarkan DMR. Tapi cantik lah lirian. Memang headshot terus dekat situ, entah berapa jaraknya. Dekat situ kalau kita lihat daripada map kita, jarak dia lebih kurang dalam 150 meter untuk mendapatkan and kena headshot. Yang di mana untuk mendapatkan anugerah headshot ataupun anugerah sniper yang terbaik, dia harus jarak yang panjang dan headshot, bukan saja body shot. So itu boleh dimasukkan dalam statistik nantilah yang anda boleh lihat di PMPL2020.com. Itulah dia. Tapi itulah dia. Yang tu memang satu tembakan jarak jauh yang sangat-sangat mantap tadilah. Satu headshot tu terus rebah ke tanah. Ush, memang mantap. Dan inilah dia Vex, nampaknya alian terakhir untuk pasukannya. Cuba untuk bertahan untuk markah kedudukan. Dan sama juga untuk Tara, nampaknya kehilangan satu ahli. Dan inilah dia pasukan Yudu Gang, tuan-tuan dan puan-puan, yang mereka sekarang ni berada di dalam kompak yang sama dengan pasukan yang meratakan JA tadi, 8GMT. Ya, Naoki dan Fredo, dua ini telah pun menjadi satu combo maut
untuk pasukan Yudu Gang sekarang. Jumper akan duduk di bahagian paling jauh seperti biasa. Sukar untuk menyelamatkan jumper dalam apa-apa situasi. Tapi kalau jumper dapat masuk scouting dengan cantik, pasukan Yudu Gang memang menang. Ya, AK Loyu akan jatuhkan satu player daripada Easy Fix akan dikeluarkan secara langsung oleh MDQ. Tapi 4 lawan 4 dan kedua-dua tim ini tidak akan main circle, iaitu 8GMT dan juga Yudu Gang. Yudu Gang kena masuk, begitu juga dengan tim daripada Singapura ini. Tapi TNR, mereka akan ada kawasan optimum untuk circle yang seterusnya. Kawasannya optimum dan kemasukan Steward sekarang ni yang akan menjadi tipping point untuk no recall. Steward memang satu player yang boleh mengawal tempat dia dengan sangat baik. Dia seorang yang very ada kesedaran ruang yang sangat besar sebenarnya. Dan relevan untuk dia berada dalam circle waktu ini. Dia boleh mendapatkan pelbagai kill. Dan sekarang mereka ada satu, tidak mustahil untuk mereka dapatkan berpuluh-puluh kill. Yup, snipe sekarang ni kereta dia akan meletup, dibunuh secara langsung oleh Ryan. Satu orang akan jatuh untuk Geek Fam dekat belakang pula. FV Unbeatable akan datang dekat sini untuk berlawan dengan mereka. Wah, cantik lah X-Am. Landing yang cantik tapi kenderaannya akan tersangkut. Mungkin tidak. Dia masih boleh guna pakai kan. 3 lawan 3. Geek Fam akan ditekan. Grenade tangan dibaling mungkin dekat situ oleh Sane. Tapi beberapa smoke sudah pun dibaling oleh Geek Fam juga untuk mengaburi mata lawan. Kita nampak sekarang ni pasukan-pasukan ni mereka berada di pinggiran zon selamat sahaja. Ada lagi lebih kurang 40 saat sebelum zon akan mula menekan pasukan-pasukan ni. X-Arm di bahagian hadapan cuba untuk mencari mangsanya, tetapi Geek Fam masih lagi berhenti, masih lagi menanti di dalam rumah. Oh, tapi 420 belum lagi sampai ke kawasan ini. Mungkin dia nak mencari tempat yang lebih baik untuk dia camping terlebih dahulu supaya mendapatkan markah yang lebih banyak. Sebab banyak pasukan dah buat benda itu sebab mereka tinggal 1 atau 2 orang saja masuk ke tengah-tengah, masuk ke dalam circle. Tapi untuk pasukan AV mereka boleh lakukan benda itu dengan ada 3 orang di belakang. So 420 mungkin duduk di tempat untuk cari circle terlebih dahulu. Gerakan daripada X-Arm begitu cantik sebenarnya, menyelinap masuk perlahan-lahan tapi Damroad macam tahu masa satu grenade tangan tetapi tidak akan membaling. X-Arm ada kawasan agak baik, ada satu micro Uzi 35 bulat di tangan beliau. Kalau dia knock satu pun sudah pun menarik, tapi QB pun macam tahu juga benda ni. X-Arm dia tak baling bom terlebih dahulu. Dia nak biar QB terpengaruh dengan situasi di luar. Dia bergerak sedikit. Kali ini nampak kantoi pula kedudukan X-Arm. Dan X-Arm terpaksa untuk menyerang. Oh, kita nampak sekarang ni QB mengeluarkan tembakan tetapi tak kena dekat situ. Dan kita nampak X-Arm masih lagi berada di kawasan kompa yang sama. Tetapi X-Arm akan melarikan diri. Ya, mereka perlu lihat yang zon selamat akan mula bergerak tidak lama lagi. Sedikit sukar untuk dia lari sebenarnya. Boleh meletup kendaraan itu. Tapi X-Arm menggunakan permukaan muka bumi dekat situ untuk melarikan diri. Selamat dia lepas. Oh, tapi Zack pula tak lepas dalam kawasan itu. Dan dia akan dijatuhkan. Begitu juga X-Arm mungkin akan meletup pada ketika ini. Kemana dia nak bersembunyikan. Drax juga akan dilanggar oleh kereta. Mungkin kereta sendiri. Tapi X-Arm di kedudukan yang sangat-sangat sukar. Dan dia akan disentuh oleh zon biru nombor 4. Sempat tak dia untuk menggunakan first aid kit? Mungkin. Sekarang 420. Entah ke mana 420 ni. Ya, Sri Saitama sekarang dengan satu M4 random akan jatuhkan Dingo Sun, membunuh secara langsung dekat situ. SMG mula menembak juga. Satu player Easy di knockdown. AK MDQ akan dijatuhkan oleh Kingsman waktu yang sama. Kita nampak sekarang ni yang 3 pasukan berada di dalam kompa yang sama. Net, AKA dan juga Easy. Asta sekarang ni berada di luar zon selamat. Perlu dibantu oleh rakan-rakannya. Tetapi adakah sempat dan adakah boleh dekat situ. Asta ia berjaya merangkak masuk ke dalam. Tetapi circle. Memang cantik sangat untuk pasukan no recall. Ketika ini peluang mereka mendapatkan chicken ini sangat-sangat besar. Walaupun kalau kita tengok Yudu dah dekat dengan circle tapi 3 daripada mereka ataupun 2 duduk di bahagian luar dan zon biru. Mereka akan makan circle terlebih dahulu. Itu akan menyebabkan pressure. Bila mereka nak masuk nanti ada pula pasukan Geek Fam jaga mereka. Ya, begitu juga untuk Jumper dan Naoki. Kedua-duanya di knockdown oleh Blue Zone tersebut. Fredo seorang saya tinggal untuk Yudu Gang. Top 15 untuk semua yang bermain sekarang ini. X-Arm masih lagi bersama kita. Zack saja yang jatuh. Akan berlawan dengan Wista yang ada 2 orang player. Minit ke-25 sekarang ni QB. Masih berada di luar kan, atas dijatuhkan oleh Marlino. Jumper akan mati di sini. Jumper terkeluar Yudu Gang. Peluang mereka semakin tipis sekarang ini. Tapi Marlino berlawan dengan pasukan Net Brotherhood.
ada kedudukan yang agak baik. Mereka tidak perlu bergerak terlalu jauh untuk masuk ke dalam circle kali ni. Tapi Psycho akan jatuh juga. Pasukan Marlino hanya tinggal 2 yang berdiri. Bagaimana Net Brotherhood ingin push advantage ni? Mereka tak ada advantage sebenarnya sebab Net Brotherhood yang lain terlalu jauh. Tapi East dan juga Atai akan datang masuk ke dalam kawasan perlawanan. Sniper Man ditembakkan, Superboy ditembak dan Sniper Man juga akan mengawal kawasan. Cantik lontaran daripada Apple untuk menjatuhkan satu player iaitu Sniper Man. Mereka ada peluang sekarang. Bin juga akan meletup sekarang ni. NED akan pergi selamatkan X-Psycho terlebih dahulu. Atai akan berikan cover daripada belakang. Smoke sudah pun baling supaya Wistar dan juga FV tidak dapat menembak. Tapi peluang nampak cerah sangat untuk AGMT dengan penggunaan AWM sebentar tadi. Is 1v1 dan dapat target. Dia bakal lepas oleh Is. Rata. Dikeluarkan Marlino tempat ke-14 dan NED akan bangkit semula dengan 4 orang player. 4 orang player dan memang tindakan cantik daripada East tadi untuk menggunakan vector bagi mendapatkan kemenangan itu. Memang tak boleh nak menang tapi Sinbi Pro waktu ini dengan circle yang sangat cantik dengan compound perlu sahaja untuk duduk dan menunggu supaya orang lain masuk. Terbaik AGMT sekarang ni menjadi jiran kalau mereka nampaknya Resurgence sudah pun tersinggir di tempat yang ke-13. Pada masa yang sama kita nampak Team No Recall perlu berjaga-jaga. AGMT semakin lama semakin dekat. AGMT berlawan dengan tim paling barbar waktu ini. TNR Ryan diantar ke depan dekat situ Sinbin Pro. Dia akan berada di belakang untuk backup si Ryan. Sinbin Pro mengambil sedikit kuesan damage daripada grenade tangan. Dia perlu hilap terlebih dahulu. Waktu yang sama terdapat AKA baru dikeluarkan. Kingsman baru saja dikeluarkan waktu yang sama. Tara di knockdown oleh Jenny. Malang sekali untuk Tara. Sekarang ini tiba-tiba saja dah jadi top 8. Easy LX juga dikeluarkan. Circle yang keempat memang sangat kejam tadi kepada semua orang kerana dia melarikan diri daripada tempat-tempat. Tapi Yudu Gang, Fredo masih lagi hidup. Dan setitik saja ada dekat situ. Seorang saja ada dekat sini. Dan dia dapat circle. Dan tak ada orang yang akan datang kecuali satu pasukan yang berada di bahagian kanan tadi. Ya, tim nombor 8 kita iaitu Geek Fam. Dia saja yang boleh menembak dia sebenarnya. Tapi dia masih lagi ada circle. Pergaduhan di depan ni memang terlalu semak sebenarnya dekat sini antara AGMT dan juga TNR. Satu lagi tim akan dikeluarkan. NED di knockdown dekat sini Trixie. Keluarkan M4, dia akan maju ke depan sekarang ini. Nama sekali Trixie Fredo! Saya menutupi dapat gol. Dapat mendapatkan kill dekat situ dengan membunuh Trixie. Fredo masih lagi hidup di luar kawasan liputan. Nampaknya mereka tak tahu kedudukan Fredo dekat mana. Ya, Fredo akan duduk saja di bahagian bawah. Ini Geek Fam saja yang boleh meratakan dia. Dan Geek Fam kelihatan boleh melakukan perkara itu sebab mereka akan masuk daripada belakang Fredo. Pasukan nombor 12 berada di bahagian luar tapi mereka juga dikawal oleh pasukan Net Brotherhood. Yang berada di dalam ini, Sinbi Pro akan diselamatkan. AGMT kena diratakan oleh pasukan TNR kalau mereka nak Cikarina. Ya, peluang mereka jadi tipis sebab Fredo sekarang. Sebab hilang satu member begitu saja. Ninja akan berada di luar dekat sini. Clip di knockdown. Shao dan juga Ninja saya berdiri TNR. Mereka akan barbar di nama target ke Kilisut. Ryan menembak bersama rakannya. Maman Kilisut akan dijatuhkan. Akan dibunuh secara langsung. AGMT sekarang betul-betul kekurangan player. Tinggal satu je dia tinggal berlari keluar. Eclipse akan dibunuh oleh Ryan. Tapi pasukan SMG dia datang dari mana ni? Dan mereka kelihatan seperti ada bala tentera yang cukup. Tidak, 2 saja yang tinggal, iaitu Putra dan juga Trixie. Ini akan menyebabkan mereka sukar untuk meratakan pasukan TNR. Tapi ada 4 saja tim TNR. Dan Yudu Gang masih ada Fredo. Ya, top 4 untuk Fredo sekarang ini. Mata semakin lama semakin banyak. Tetapi Geek Fam, mereka paling hampir dengan circle. TNR ada number advantage. Mereka ada 4 orang player. Tapi mereka kena hati-hati dengan Fredo. Fredo lakukan benda itu pada AGMT. Mereka boleh lakukan benda yang sama pada TNR semasa pergerakan mereka masuk dalam circle seterusnya. Ya, bukan itu saja. Malah pasukan SMG boleh menjadi duri dan daging dan gunting dalam lipatan kepada pasukan TNR. Sebab itu TNR begitu bijak sekarang ni. Kita lihatkan jambatan asap telah pun diwujudkan untuk pasukan TNR masuk ke depan. Geek Fam tak payah nak buat apa-apa sangat. Diorang dah ada circle, diorang tunggu je. SMG akan ditembak oleh siapa pun tak tahu. Tapi Fredo betul. Seperti yang kau katakan. Duri dan daging yang paling menakutkan untuk TNR sekarang. Berkali-kali kita dah tengok Fredo sebenarnya menjadi salah satu ahli terakhir untuk bertahan. Contohnya kita dah tengok dekat PNWR dan sekarang kita nampak Trixie sekarang ni berada di luar kawasan rumah di hadapan. Ada tim No Recall, mereka berpusing-pusing dan Trixie mungkin akan membaling bom tidak lama lagi. Great tangan ni masak oleh Trixie dibaling dekat situ. Ryan mungkin terkena kuisan damage kat situ. Trixie akan balik satu smoke juga waktu yang sama. SMG mengambil kuisan damage kat situ. Nyawa tinggal separuh saja. Tapi TNR sudah pun masuk kawasan yang mereka mau masuk. Sinbin Pro dihantar ke belakang. Dia belum masuk circle. Dia mau make sure Fredo tidak melakukan apa-apa perkara pelik ke atas Stuart 9K dan juga Ryan. Geek Fam berada di kawasan bawah. 3 orang player masih lagi ada. TNR kawasan optimum untuk tim No Recoil.
Tim No Recall dengan kekuatan yang begitu baik sekali daripada segi placement, daripada segi lokasi mereka pada ketika ini. Simbi Pro memang harus diletakkan belakang. Dia tahu ada Fredo dekat sini. Dia tahu ada Durian lagi. Dia tahu, dia takut ada orang mengambil kesempatan dalam kesempitan yang berlaku sebentar lagi. SMG ada dekat belah kiri ini. Depan mereka ada pasukan Geek Fam. Belakang ni tak boleh dijadikan non-factor. Dia ada satu faktor yang besar kerana dia adalah Fredo. Dan Fredo boleh melakukan keajaiban. Tubi sekarang mengambil damage yang terlalu tinggi. First hit guna pakai. Mereka masih lagi ada 3 orang player. SMG Tricks dijatuhkan. Tinggal Putra saja. Putra ditembak. Putra dijatuhkan dekat sini oleh Ryan. Satu lagi kill akan masuk ke tangan mereka. Fredo masuk satu grenade keras. Tuan naik. Mungkin kena. Dengan lawan dengan stage terlebih dahulu dekat sini. Tembakan lepaskan oleh Pedro Solomon. Dia cuba. Dia tidak dapat guys tu. Geek Fam top 2 bersama dengan TNR. Tapi situasi 2 lawan 2. Dambro di knockdown. QB dan Sain masih lagi bersama dengan kita. Tapi revival akan dilakukan ke atas player-player daripada TNR sekarang ini. Dan kita nampak sekarang ni yang Team No Recall mereka ada compound, tetapi mereka tidak mempunyai circle. Pada waktu sekarang ni Geek Fam mereka berada di bawah, nak naik memang sangat susah. Ryan sekarang ni ditekan oleh pasukan Geek Fam. Pada masa yang sama kita nampak Insolder sudah pun di-revivekan oleh rakan sepasukannya. Oh, malang sekali untuk Geek Fam. Dan Brut nyawa sikit. Tapi dia sudah pun naikkan nyawanya begitu banyak. Dan TNR pula akan clear advantage. Sen dapat satu dekat situ. Dan sekarang ini Sen Bin juga hampir dibunuh secara langsung. Situasi 3 lawan 2. Sen membuka peluang untuk Dambro maju ke depan. Dambro pergi ke depan dekat sini. 1v2. Insomnia dan Ryan di hadapan. Insomnia keluarkan Micro Uzi. 35 bulan di tangan beliau. Dia naik ke atas. Minum energy drink terlebih dahulu. Dia bersama dengan Ryan perlu clutch 3 lawan 2 ini. Tapi zone biru akan menyentuh TNR terlebih dahulu. Dambro berlawan dengan Insomnia. Insomnia dijatuhkan 3 lawan 1. Ryan dimakan oleh Blue Zone. Dia akan main first aid. Tapi winner chicken dinner confirm akan jatuh kepada tim Geek Fam. Yap, kerana ini bukanlah circle terakhir di mana dia akan menutup secara langsung kepada semua orang. Ini adalah circle yang masih lagi boleh dimainkan. Oh, tidak juga. Kalau kita lihatkan mungkin Ryan ada peluang. Oh, tak ada. Ada satu saja first kick. Ini merupakan farewell untuk Ryan dan Geek Fam menembak secara rawak untuk melihat mana tahu ada terkena. Tapi Geek Fam akhirnya kemenangan mereka yang pertama sekali, dan dia memang di tempat yang dijangkakan mereka akan dapatkan chicken dinner, iaitu di Miramar. Miramar, tempat yang menjadi kekuatan tubuh Geek Fam terutamanya di dalam musim yang pertama, yang banyak kali kita dah nampak Dambro pada waktu tu dapat chicken dan juga menunjukkan kekuatan dia dalam Miramar. Dan lagi sekali Geek Fam kembali dalam musim yang kedua ni dengan chicken yang pertama mereka dalam map. Tak pasti sama ada mereka masih lagi menjaga ataupun mereka dah mengalihkan diri. Apapun Yudu Gang, mereka berminat untuk menyeberangi. Jangan kena scam dengan circle, naik ke atas sudah. Ya, tapi kemungkinan besar kalau Yudu Gang ada circle dekat sini, circle tu akan lari. Sebab itu adalah satu perkara yang selalu sangat berlaku pada Yudu Gang. Tapi tak tahulah kalau ada, sebab tak ada man parang, mungkin dia akan lari. Sebab kalau tak, man parang akan cakap dengan garangnya, acik dia circle macam ni. Dengan satu hentakan meja juga. Ya, tapi mereka pelan-pelan mengayuh ke depan dan sudah pun sampai di hadapan jambatan. Tak nampak apa-apa tim sebenarnya berada di situ. Tapi FV akan berdepan dengan Tara, satu lagi tim yang tadi kita nampak 2 player yang masuk ke dalam MVP. Dan Wild Horse sekali lagi akan menunjukkan dia satu player yang berkaliber tinggi dengan pembelayangan grenade tangan mengenai pada 420. Ya, 420 terlalu ke depan. Pasukan-pasukan dia yang lain ada dekat belakang tu. Tapi untuk menyelamatkan 420 yang saya rasa sangat-sangat sukar, kerana circle Blue Zone telah pun menyentuh diri 420 sekarang ini. Heavy Grim. Oh, Grim akan bermain pada waktu ini. Oh, nampaknya Grim akan bermain 4-2-0. Nampaknya dia tak bernasib baik macam tadi lah kan. Kedudukan dia sudah pun didedahkan. Dah kena knock dengan gunakan bom tu. Dan sekarang ni pasukan FV cuba untuk membalas dendam. Tetapi mereka perlu ingat yang zon biru akan memberikan tekanan. Nampaknya Grim akan mengalihkan diri. Tetapi ada sikit tekanan daripada pasukan pihak lawan. Tara. Jangan langgar pokok bang. Grim akan ditembak betul-betul. Oh, malang sekali kemasukan dia ke dalam PMPL. Buat kali pertama, betul. Hari ini memang hari penukaran player. Grim, player original untuk FV Unbeatable, kini sudah masuk. Tapi dia macam ada curse. Siapa yang first time masuk dia akan hidup sekejap. Ya betul tu. Dia sudah pun dibunuh dekat sini oleh Tara. Mereka kena 2 kill. Barbar juga tim ini hari ini. Ya. Sangat barbar. Muffin, Wild Horse, Lyrian dan juga Lynx yang memang ada. Tapi mereka juga dekat pasukan FV tadi ada juga ex-teammate mereka, ex-arm.
Oh, memang betul-betul cantik untuk pasukan J8 dan juga Net Brotherhood kali ini. Circle seolah-olah pihak kepada mereka. Okey, nampak sekarang ni tekanan diberikan oleh pasukan AGFT, terlebih Xiao terus menggunakan first aid kitnya. Dan sekarang ni zon biru juga akan memberikan tekanan. Tidak lama lagi Fredo membalik bom ke arah AGFT. Adakah boleh kena dekat situ? Xiao, kena sedikit. Kena sedikit saja Fredo, tapi itu bukan pengakhirannya. Fredo memang satu pakar bom juga pada waktu ini. Memang nampak dia punya bom cantik lah. Yo. Berapa banyak orang kena tu? Itulah dia. 3 orang ni knock sekarang, tinggal seorang je untuk AGMT sebenarnya. Fredo mencari, dia dapat satu. Yang lain-lain macam, Fredo knock 3 dah, jom. Ya, jom. Dan mereka akan datang untuk menyapu bersih apa yang ada kat sini. Sampai ninja pun ditinggalkan. Jumper akan dapatkan lala. Melari ke laut tu dia. Ya. Tapi 3 kill akan masuk ke tangan Fredo. Yang keempat juga akan mungkin jadi milik mereka. Sebenarnya dapat 3 je. Ya, dapat 3 saja. Mungkin satu tu dia tembak daripada jauh, pasukan belakang kot. Sebab ninja tu tak nampak macam Fredo yang dapat kan. Agak daripada sudut dia tu susah sikit dia nak dapat. Ni kita nampak Team No Recall pula. Insomnus dan juga Ryan berada berdua-duaan dekat sini. Insomnus ditekan oleh bom demi bom bertubi-tubi oleh Kifat. Dan sekarang kita nampak Small Boy pula. Adakah dia boleh knock? Dapatkan satu dekat sini, nampaknya tidak. Small Boy dijatuhkan oleh Yudu nampaknya. Dapatkan RSG yang lain cuba untuk membalas dendam, perlu membantu Small Boy. Small Boy akan dibunuh. Player terbaik mereka telah pun dijatuhkan untuk waktu ini. Pasukan RSG tadi mereka mengambil satu keputusan yang agak lari sedikit daripada karakteristik mereka, iaitu mereka tidak menjaga jambatan tadi. Dan hasilnya Yudu yang berjaya naik jambatan ini tanpa sebarang kecederaan. Satu perkara yang agak pelik. Saya rasa Yudu tentunya gembira dengan perkara ini. Sebab kalau di dalam mana-mana map lain, bukan map lain, match lain, selalunya Yudu yang akan mati dekat jambatan tu lah. Ya, dan juga diberikan mata percuma juga kat sini. Dia dah 4 kill sudah dan mereka akan barbar juga pergi ke arah Voki. Iron Pro dah datang. Naoki akan turun ke bawah terlebih dahulu. Jumper mendapatkan sedikit informasi daripada Naoki. Naik balik kereta. Resurgence nampaknya akan masuk ke dalam circle. Mereka tidak akan barbar situasi ini. Oh, memang tidak boleh sebab kalau pasukan lain mungkin mereka berani sikit. Tapi inilah Yudu Gang yang telah berjaya masuk dalam circle bulatan island. Ini satu perkara yang sangat rare. Tapi apabila menjadi, memang sangat-sangat menjadi. Kita pernah tengok Fredo dan rakan-rakan. Kalau diorang dah sampai masuk dalam circle pulau ini. Dan Fredo! Wow! Itulah dia tembakan dan Fredo berjaya menjatuhkan satu. Loyu sekarang ni akan dihabiskan semestinya. Dan pasukannya, AKA lagi seorang nampaknya akan dijatuhkan juga. Dan Fredo dan Yudu Gang akan mendapat 2 kill di sini. Ya, mereka macam susah nak menang circle island, tapi bila diorang sampai masuk, diorang akan jadi raksasa. Yup, sekarang ni akan di-loot sedikit. Satu lagi player masih lagi dalam keadaan knockdown kat situ ni. Kill mereka yang ke-6. Tapi circle akan pergi ke hadapan. Easy di tengah-tengah circle. Ya, tapi satu perkara yang pelik, bagaimana No Recoil boleh sampai ke sini? Tentunya mereka melakukan renangan, tapi renangan tadi memang tidak dijaga oleh sesiapa. Net Brotherhood, satu kemasukan yang mudah. Dan kejatuhan lagi pasukan FV, Saitama. Mungkin FV telah pun terkeluar. Ya, itu je. Itulah dia, FV dibaham oleh zon biru nampaknya. Dan sekali tekanan diberikan oleh Zali menembak ke arah Yudu Gang. Dan Aida sekarang dalam keadaan banyak tembakan masih. Walau Zuli mantap daripada Zuli. Mantap Chol Zuli. Begitu tepat tak sampai. Drax akan bangkitkan Naoki dan mereka tidak akan ada masalah. Boyka dan Rocky saja berdiri sekarang. Ya, tapi Boyka kena melakukan tindakan yang betul amazing lah. Baru je cakap pasal Boyka. Dia pusing ke tepi, jatuhkan Fredo dan menyebabkan Yudu kembali 2 lawan 2. Tapi mereka dah naikkan Naoki. Sekarang ini Jumper perlu dibangunkan balik, tapi Boyka tentunya tidak akan membenarkan perkara ini berlaku dengan mudah. Walaupun untuk Fredo sukar sikit tu, dia selamatkan lagi-lagi. Boyka membaling satu bom dan menjatuhkan, hampir membunuh Fredo. Sempat ni. Sempatkah Naoki? Dia kena keluar dan terus sentuh. Dia sempat. Sempat dekat situ daripada Naoki. Memang satu gerakan je, memang cukup baik sekali. Dan sekarang ini kita nampak juga Boyka masih lagi cuba untuk bertahan. Tapi Boyka tidak boleh menyelamatkan rakan beliau. Masalah SMG pula sekarang ni tekan tim J8. Dan ini satu lagi masalah untuk mereka. Masa diberikan untuk Yudu Gang. Bangunkan semua orang. Naoki kan tembak balik target yang menjatuhkan beliau. Sebentar tadi Drax dapat deputy. Zuli dicari dan malang tidak berbau untuk J8 sekarang ini.
Ya, Malang itu dikenali sebagai SMG yang baru saja sampai di belakang ini. Dan mereka pula nak ratakan SMG. 8 kill sudah untuk Yudo Gang. 8 point. Dan macam boleh farm lebih banyak kill dalam perjalanan mereka masuk. Kita jangan lupa dan sekarang ni Drag tampaknya di hadapan dia ada Rocky yang masih lagi berada di sebalik pokok. Tetapi kedudukan dia belum lagi diketahui betul-betul oleh Drag. Dan sekarang ni Yudo cuba untuk mengelilingi. Oh, di hadapan sekarang ni Rocky ada dekat depan dia. Satu squad SMG. SMG bagaimanapun mereka berada dalam circle, mereka tidak perlu berganjak. Mereka tahu Yudo kena masuk ke dalam kawasan mereka, begitu dengan pasukan J8. Jadi gunakan peluang ini untuk menembak dengan tepat. Fredo, Rocky berjaya confirm kill dia dan akan menyebabkan Yudo Gang tinggal 3 orang sahaja buat waktu ini. Tapi untuk pasukan yang masih hidup dengan 4 orang, hanya ada 3 itu Net Brotherhood, Easy Alex dan juga Tara Assassino. Ya, Rocky juga sekarang dimakan oleh Blue Zone. Boyka masih lagi di kawasan selamat, tapi Yudo Gang dengan 8 kill akan bertembung dengan tim SMJ. Iron Pro dijatuhkan oleh NED Brotherhood. Satu knockdown yang menarik daripada mereka. 3 lawan 2 di hadapan ini. Grenade tangan dibaling oleh Drax. Olga melihat ke belakang. Boyka masih ada dekat luar. Dan Boyka ni menjadi duri dalam daging. Untuk Yudo Gang tadi dijatuhkan Fredo. Sekarang dijatuhkan Naoki pula. Dan Boyka akan berjaya berlarikan diri dengan Rocky. Tapi mereka akan ditembak. Pasukan RSG walaupun tiba-tiba saja hilang kepada pasukan Net Brotherhood. Oh, pasukan J8 mereka berjaya masuk ke dalam zon selamat. Oh, memang sungguh-sungguh mantap sekali mereka punya pergerakan. Dan sekarang ni Boyka ditekan dan beliau sudah pun jatuh kepada 40% nyawa. Dampaknya zon dampaknya nak jauh. Oh, itulah dia tembakan jarak jauh daripada Shizo menjatuhkan Boyka. Yudo walaupun kena berlawan dengan SMG. Jenny dapat satu saja tinggal. Dan Drax dia nak dapatkan kill. Kalau sudah mati 9 kill. Waktu ni 10 markas kurang-kurangnya. 1v1 sekarang ni antara Jenny dan juga Drax. Drax lawan dengan Jenny. Jenny masa grenade tangan, dia akan cuba baling. Mungkin kena dekat situ. Jumper cuba dibawa ke arah. Jenny akan berjaya mengeluarkan kedua-dua player tersebut. Ya, dan dia seorang saja tinggal sebenarnya untuk SMG. Entah apa telah terjadi. Mereka dapat circle. Mereka mungkin tidak bersabar dengan tembakan-tembakan mereka. Ataupun mereka ditekan oleh pasukan yang lain daripada tepi. NED Brotherhood walaupun ada majority player mereka Easy. Walaupun sudah ada circle dengan semua player mereka di dalam. Oh, Easy ada circle sekarang ni dan tetapi Net Brotherhood semakin lama semakin menghampiri kawasan Easy. Pada masa yang sama kita boleh lihat yang Tara juga akan cuba untuk melintasi sambil ditekan oleh Wista Expert. Ya, Tara Lynx sekarang ini gunakan beberapa kenderaan terus maju ke hadapan Easy. Mungkin akan melihat kelibat Tara Lynx waktu ini. NED masih lagi dengan 4 player. Tara Lynx akan dijatuhkan oleh Easy dengan penggembaraan beliau ke hadapan sebentar tadi. Tapi mereka masih lagi ada 3 orang player yang sudah pun sampai dekat sini. Tara Muffin juga akan di knockdown. Lynx akan dibunuh secara langsung. Grenade dia baling. Terus habis tinggal seorang. Dan habis keluar Tara. Easy dalam perjalanan mereka mendapatkan satu lagi chicken dinner. 2 pasukan keluar termasuk AKA. Dan Geek Fam juga sebab Geek Fam tadi di luar circle. Dan Net menjaga dia di bawah dan dia dapat ratakan Net. Ini merupakan kenaikan mereka. Dan mungkin mereka betul akan mengambil kembali title untuk Raja Erangel. 8 kill sudah untuk Net Brotherhood. Memang mereka main dengan sangat-sangat baik dengan adanya X-Psycho dalam line up mereka. Dan mereka boleh dapatkan pasukan JA dan SMG yang duduk di luar ni. Rocky tinggal seorang bersama dengan Jenny. 2 pasukan boleh dikeluarkan menyebabkan mereka naik ke top 4. Ya betul tu je Hunter. NED Brotherhood sekarang ni mereka kena lawan dengan Easy saja, tapi mereka kena jaga belakang. Selalunya yang belakang ni selalunya menjadi begitu masalah yang sangat besar. Tapi Rocky akan dilihat oleh Jenny sedikit. Dia ada AGA3 di tangan beliau juga waktu ni. Blue Zone akan mula menyentuh. Medic Kit ada 5. Dia boleh guna pakai Medic Kit tersebut. Atai belakang satu pokok dekat sini. Marlino Noxy dikeluarkan. Marlino waktu ini tinggal 5 saja tim, di mana 2 tim tinggal 1 player, 1 dah pemain healing. Ya, dan tapi perlawanan yang terakhir tentunya adalah yang akan menjadi perhatian. NED Brotherhood berlawan dengan pasukan EZLX. Nocturnal Esports Dawn akan berada di tepi ini. Rocky dekat dalam circle. Jenny pula di luar. Jadi dua ni akan bertaruh sama sendiri, tapi dua-dua tak dapat circle. Easy ada kemasukan yang lebih easy. Oh, Easy pun kena masuk ke dalam circle. Wista Expert juga jauh daripada circle, perlu bergerak. Tetapi mungkin tidak akan diketahui kedudukannya oleh pasukan-pasukan yang lain. Yang kita kena beri tumpuan sekarang ni adalah di sebelah Net Brotherhood dan juga Easy. Kita boleh lihat adakah Rocky boleh cuba untuk masuk memaksa diri ke dalam circle. Jenny gunakan kenderaan sekarang ni akan ditembak. Atai akan mendapat kill ke atas Jenny. Satu
lagi tim akan dikeluarkan. Tetapi airdrop tersebut tadi nampak Easy sebenarnya ada penglihatan yang sangat besar ke atas kawasan tersebut. Vista Romeo akan jatuhkan satu player daripada Easy. Easy kena bangunkan player tersebut supaya mereka tidak ada kekurangan player berlawan dengan NED Brotherhood. Penyelerakan sudah pernah dilakukan. Rocky sekarang ni akan berdepan dengan X-Psycho, tapi dia akan mencacing semula, bermain sepasif-pasif yang boleh. Vista sekarang ni akan cuba masuk ke dalam, mengambil damage agak tinggi daripada peluru-peluru, tapi Romeo terus akan masuk ke dalam kenderaan hampir meletup. Dua-duanya akan turun ke bawah. Hilang dari peta. 3 tim saja tinggal. J8 mereka akan top 3. Top 3 daripada permainan yang sedikit mengecewakan tadi. Letupan banyak berlaku apabila mereka bertemu dengan SMG dan juga Yudogan. Kali ini Rocky ada peluang yang untuk boleh naik sampai ke tempat kedua, sebab yang ada 4 orang ini ada kena lawan dengan 4 orang juga. Kalau mereka meratakan sama sendiri terlebih dahulu, J8 Rocky boleh mengambil peluang, dan ini adalah player yang berkualiti daripada J8 kerana dia mempunyai pengalaman yang besar dan juga dikenal sebagai salah satu daripada bocah ajaib. Betul tu, Rocky sememangnya boleh jadi duri dalam daging kepada pasukan-pasukan ni. Kita lihat Rocky masih lagi mencacingkan diri seolah-olah Net Brotherhood tidak tahu kedudukan Rocky. Sekarang ni perhatian diberikan kepada pasukan Easy. Ya, tapi masalah bagi Rocky, dia tidak ada circle. Dia kena masuk dan dia kena harapkan tim NED gaduh terlebih awal. Tetapi Atai dekat belakang itu menjadi masalah nombor 1 Rocky. Atai boleh nampak Rocky kalau dia tengok sebelah kanan. Kalau dia bangun sedikit pun Atai akan jatuhkan Rocky. Kedudukan Atai terlalu baik untuk NED waktu ini. Psycho juga tidak berminat untuk pergi ke belakang. Dia lebih fokus kepada 4 yang berada depan tu, sebab dia tahu ada satu tim yang begitu banyak orangnya di dalam compound itu. Kalau circle tak dapatkan daripada mereka akan menjadi masalah. Tapi Rocky, dia akan dapat lagi ramai orang. Dia akan dapat mungkin Psycho dan rakan-rakan. Oh, tapi Rocky, sikit lagi Psycho, dia pula ada Groza. Bahaya ni. Nasib baik Psycho dia pusing ke belakang. Rocky masih lagi hidup, tetapi untuk berapa lama itu kita tidak tahu. Sekarang ni tembakan dilepaskan oleh Epo memberikan tekanan kepada Easy. Easy sekarang ni masih lagi ada 4 ahli mereka. Ya, sekarang kita lihat Psycho masih dengan Groza. Skop 4 guna pakai. Rocky masih lagi belum dilihat oleh sesiapa. Duri dalam daging untuk tim NED. Alasi Rocky. Circle seterusnya akan ditunjukkan kepada anda. Mana dia mau pergi. Dan waktu yang sama terdapat Apple di knockdown dekat sini. Rocky dia dapat. Dia dapat J8 dekat situ. J8 tempat yang ketiga. Circle masih lagi akan memihak kepada tim NED. Atai di dalam circle. Rocky ada rupanya. Ya, Rocky dibunuh terus, tapi itu akan menyebabkan peluang terbuka luas untuk Easy Alex mendapatkan chicken dinner mereka yang ketiga. Net Brotherhood circle dan juga chicken di dalam tangan tadi, tapi Atai dia meninggalkan circle tu. Dia nak selamatkan juga Psycho sebab dia tahu dekat depan ni ada 4 orang. Dia tak boleh menang dengan 2, tapi mungkin dia boleh menang dengan 3 dan dia akan lakukan perkara itu. Tapi sekarang kena masuk balik circle. Selamat ada satu airdrop depan muka dekat sini. Dia akan cuba selamatkan. Smoke sudah pun dibaling oleh East. Balingan-balingan asap juga dibaling oleh Asta di kawasan belakang. 4 lawan 3 akan keluar sebentar. Lihat X-Psycho sudah pun bangun. X-Psycho sekarang akan hilap terlebih dahulu. Kemudian mereka kena berselarak semula. 4 lawan 3. NED lawan Easy sekarang. Permainan untuk winner-winner chicken dinner. Sudah pun bermula. Tembakan lepaskan oleh East karena satu kenderaan. Tapi kenderaan itu berjaya untuk pergi destinasinya tanpa apa-apa masalah dekat sini. Tapi nampak Easy Alex ditembak dekat situ. Satu player dijatuhkan. X-Psycho di knockdown. Tinggal 2 saja player untuk NED Brotherhood. NED Brotherhood tak boleh nak buat apa sekarang ni. Dia kena selamat. Dia akan selamatkan juga Psycho. Dua orang ni betul-betul pandai menggunakan peluang asal-asal ini untuk mengambil kesempatan untuk selamatkan Psycho. Dan sekarang ni kita nampak yang pas Easy lihat kat situ. Wah, dia sempat. Dia sempat pergi ke belakang. Dia boleh hilang semula dekat sini. Tembakan lepaskan secara rambang. Tapi kat situ ada kereta. Atai dijatuhkan. Situasi 3 lawan 3. 2 balik dekat sini. Tembakan lepaskan oleh Psycho. Psycho dapat 1 dekat situ. Tapi sebelah dia ada seorang lagi dekat sini. Atai saja tinggal. East dia tinggal dekat sini. Easy terus di depan dekat situ. Tidak melawan dengan East. Bolehkah dia kelas dekat sini. Lompatan berlaku. Tembakan lepaskan. Terlalu rendah. Dan winner chicken dinner jatuh kepada East Alex. Easy Alex chicken dinner mereka yang ketiga. Sungguh berkualiti sekali pasukan daripada PMNC ini. Melakukan beberapa permainan yang menyebabkan pasukan NED Brotherhood terkejut kerana coverage mereka lebih luas. Lingkungan kawasan yang mereka pegang lebih mudah untuk mereka menjatuhkan NED. Pasukan NED rasa terperangkap di situ. Lagi-lagi pula duri dalam daging itu telah menjadi duri yang begitu berat. Pindah dia pasukan AGMT daripada tadi. Nampaknya Trixie sudah pun dijatuhkan oleh Ainauki dan akan dihabiskan secara langsung. Dan AGMT bermain dengan 3 ahli. Sekarang ini Yudogan memberikan tekanan dan inilah dia tembakan jarak jauh daripada Ainauki.
Ya, sekarang ini sekali lagi kita akan lihat balingan Drax ke hadapan dekat sini. Drax akan mengambil sedikit damage juga waktu ini. Ainaoki membuka scope. Memang satu permainan yang begitu menarik keluar daripada Yudu Gang. Betul tu. Boleh dengar. Hilang balik. Okay, biasa balik, biasa. Dahsyat lah. Dia punya ni ada soundtrack sekarang ni. Betul production kita dah super mantap sekarang. Dia bukan saja aksi Hollywood, malah background music Hollywood pun ada. Jumper dan Drax akan berada di sini mengepung pasukan 8GMT, tetapi di atas lagi King of the Hill, Raja Bukit di atas itu adalah pasukan FV, dan mereka akan membiarkan saja perkara yang berlaku. Dan 8GMT, kalau itu saja kompo yang mereka dapat, mereka tak ada barang. Ya, tapi Yudu kena hati-hati juga. Kalau mereka mau barbar dengan 8GMT, perjalanan naik ke atas itu kawasan agak open, di mana FV mungkin ada vision ke atas mereka. Dan sekarang kita nampak 420, dia sudah pun berada di kawasan paling tinggi macam kau cakap. X-Arm juga bersama. Informasi akan di-collect terlebih dahulu. Tu dia seolah-olah mengetahui bahawa ada aura adik dia dekat bawah tu. Naoki. Tapi kena break up. Sayang dia overextend dia punya tempat dia berdiri tu. Dia tergelincir. Ya, Lalu jatuh. Dan ini ada Fredo nampaknya bersama dengan Naoki, gabungan Freki, tuan-tuan dan puan-puan yang kita boleh lihat dekat sini. Tadi cuba nak pusing dekat situ tapi nampaknya mereka berpatah balik, ambil jalan yang lagi satu. Tapi soundtrack tu, oi. Ya, sekarang ini kita lihat Naoki akan berlari bersama dengan Fredo. Okey, Saitama sekarang ini. Saitama. Dia memang untuk ni soundtrack khas untuk Yudu Gang. Ya. Saitama relax je, lagu dia macam tak ada lagu pun. Macam aku tak didendang langsung guys. Tapi Yudu Gang mungkin akan chicken kat sini hanya kerana mereka ada lagu. Alamak, kena grenade tangan dekat situ. Fredo di knockdown tapi bukan kill secara langsung. Yudu Gang ni satu benda yang special bersedia apa saja. Kalau kena knock, dia takkan mati. Ya, betul tu. Tapi cerita pasal knock orang sekarang ni, jumper daripada arah atas dengan jump shot yang cukup jauh sekarang ni. Jumper dengan nyawa dia. Hilang terus. Hilang terus. 4-2 rupanya yang dapatkan kill tu. Minta maaf adik, saya terpaksa. Bukan dia kena knock ke tadi? Itulah dia. Memang betul. Adik 420 dibunuh langsung oleh abangnya. Adik 420. Yalah. Dia bunuh Naoki. Betul dia. Tapi tak habis lagi dekat sini. 8GMT masih tahu yang flash vision ada dekat atas. Tetapi sekarang ni kita mengalihkan perhatian kita kepada dua pasukan yang barbar, RSG dan juga SMG RSG. Berenang rendang ke sebelah. Tapi lagu tu sebenarnya tak bawa tuah kepada. Ya, langsung tak bawa tuah. Betul, Tapi satu benda yang nak tekankan dekat sini. Circle macam ini, selalunya Yudu Gang naik ke atas. Sebenarnya tak ada seteru dekat situ. Ini saya rasa kali pertama, bukan satu. Ya, dua. Dua tim berada di kawasan yang selalunya Yudu Gang pegang tanpa ada apa-apa masalah. Mereka selalunya memang King of the Hill. Ya, tapi ini akan menyebabkan pasukan Yudu Gang tidak dapat mengejar dalam carta untuk ke tempat pertama untuk waktu ini. Dan kali ini tak ada kill. Mungkin ada satu kill saja diorang ambil ke Trixie tadi. So adalah satu markah untuk Yudu Gang. Tapi ini dia J8. Damn cutie. Masuk balik dalam game. Dingos akan mendekati pasukan AKA sebab color sama tadi. Kami dapat cuba untuk mencari mangsa tetapi tak jumpa dekat sini. AJG tembakan daripada jauh dia menjatuhkan Loyu dan Loyu akan dihabiskan oleh AJG. Nox dekat sebelah kiri dia ada MQL dan boleh nampak dekat sini ke MQD. Nampak sekali duduk 1 lawan 1. Inilah dia TDM tetapi nampaknya ada rakas pasukannya datang untuk membantu. Rasanya MQD akan mungkin diratakan sini. Yap, dan tembakan lepaskan. Yap, memang betul. Akan dikeluarkan secara langsung. 4 orang sebenarnya mengacukan senaupang ke arah beliau sebentar tadi. Dua tim dikeluarkan awal. Memang barbar map ni sekarang. Memang barbar betul. Sehingga kan Yudu Gang pun terpaksa merasa bahangnya. Dan kini adalah waktu untuk pasukan barbar Grup B ni naik kembali. Kalau kita tengok kan, AKA yang menang chicken pada awal hari ini pun rata awal. Dua pasukan dikeluarkan tak sampai 10 minit. 8GMT sekarang bertemu dengan satu lagi pasukan daripada Singapura. Atas ada FP lagi. Wagis dia tunggu dekat belakang ni. Pasukan Singapura bertemu dengan pasukan Singapura sekarang ni. Wagis dia boleh ke depan dan dia boleh ambil beberapa tembakan tetapi rakan pasukannya agak jauh. Kalau Wagis terkena knock, sama juga dengan boleh terkena end terus. Ya, dan mereka juga ada 3 orang saja. 8GMT sekarang. Tapi mereka dijatuhkan oleh tim Yudu Gang 3. Okay.
Tim Kingsman dijatuhkan oleh J8 sebenarnya. So mungkin mereka pun berdekatan dekat sini. Ninja baling api-api dekat situ. Mungkin akan terbakar sedikit. Dipaksa untuk bergerak. Mereka lihat target. Dia akan dilepaskan. Shao di knockdown. Ninja mencari. Tak jumpa lagi. Akhirnya dia akan dijatuhkan dekat sini. No, dia tak tembak dia. Tak, masalahnya dia tak nak pegang pun kawan dia. Tapi tak apa, dia situ Putra. SMG dapat kill tu. KS yang cantik daripada Putra ni. Putra tadi dalam game yang sebelum ni dekat Erangel dia tak hidup dengan lama lah. Tapi tak ada masalah untuk tim SMG. Dan ni lah dia PMPL Loot. Macam mana nak sebut ni je ya? The best path tepi. Itu dia PM tepi untuk dapat. Tak payah PM tepi pun. Gunakan kod ini untuk letakkan di pubgmobile.com/redeem bagi anda mendapatkan item-item ini. J8 kali ini memaparkan Botak. Botak tadi tidak bermain, Boyka yang main. Kali ini Boyka dia tak suka Sunhawk. Jadi dia bagi Botak main lah. Ya, satu compound yang agak baik sebenarnya untuk dipegang. Mereka pernah chicken di kawasan ini berlawan dengan tim daripada Singapura sekali itu. Dan mereka akan memegang sebelah compound ni. Circle selalunya memang akan pergi ke belah bawah itu. Sekarang ni kita lihat Resurgence. Mereka ada 1 kill. Mereka ada 4 orang player. Satu tim yang memang dikatakan satu player yang memang lahir dekat Gudang 3 Bootcamp. Masih lagi bersama dengan mereka. Ya, tapi kita nampak dekat sini ya, Tara Assassino, mereka naik boat sebenarnya untuk pusing ke bahagian ini kalau tidak silap. Dan Easy Alex juga akan melakukan perkara yang sama. Tetapi Tara dah sampai dulu. Kalau mereka mengambil keputusan untuk pergi ke tempat landing sama dengan Tara, mereka akan mati begitu saja. Sebab satu boat, 4 orang meletup, habis. Tak boleh buat apa. Sebab dia meletup bukan akan knock apa. Memang auto end, auto mati. Lemas, tenggelam dan sebagainya. Untuk pasukan satu tadi terkeluar lagi satu pasukan. Baru sekali kedua ya, 3 pasukan keluar. Kingsman terkorban. Oh, tu dia buat satu pusingan yang begitu tajam. Depan dia ada tim SMG juga di kawasan Hatin. Kalau mereka bergerak terus, SMG akan dengar bunyi bot ni dan mereka boleh alihkan perhatian mereka pada tim tersebut. Tapi nampaknya mereka akan sampai ke kawasan pantai dengan selamat. Ya, selamat untuk waktu ini. Tetapi SMG sedang menunggu semuanya berenang. Dan Hatin yang dijaga oleh SMG tidak menyedari hakikat bahawa Easy Alex telah pun sampai. Dan ini satu pusingan yang jarang kita nampak untuk Easy Alex gunakan boat. Selalunya mereka akan guna saja jalan darat. Kali ini Dingoes MZ yang tidak dapat bootcamp akan berpusing di kawasan ini. Dan lagi sekali Dingoes mereka kena lalu jambatan macam dekat Erangel tadi tu. Mereka kalau mereka defend jambatan tu mereka sangat bagus. Tapi kalau mereka nak lalu jambatan tu, kalau ada orang menjaga, setakat ni kita tak nampak lagi lah Dingoes menyelah. Ya, ni ialah SMG. Sekali lagi Trixnity, Bud, Jenny dan juga Putra. Selagi hidup kesemuanya, Trixnity selalunya membuat keputusan yang baik di Sunhawk ketika di PMPL Season 1. Kali ini Putra akan menjaga di bahagian kanan. Mungkin dia akan kelihatan. Nampak. Nampak dah tembakan dilepaskan oleh Putra. Sekarang ni dia berjaya dapat 1 knock. Dia dapat 2 knock ke ataupun tidak? Nampaknya tidak lagi Putra. Sekarang ni keadaan dia dalam keadaan bahaya. Dia perlu mengalihkan diri ke belakang. Trixnity dah tahu juga posisi bagi si tidur sebab dia menembak semula Putra sebentar tadi. Putra akan ke belakang, smoke akan dibaling, revival akan dilakukan. Tapi masalahnya of course lah, dia dekat kawasan open. Macam mana dia nak lari pergi ke compound? Ya, betul tu. Dan hanya asap saja yang boleh menyelamatkan mereka. Tapi kalau pasukan SMG mengambil keputusan untuk baling bom beramai-ramai ke kawasan tersebut, mereka boleh meratakan pasukan Easy 2 daripada mereka. Sekarang ini Fik dan Tido cuba nak jalan tapi tak tahu ke arah mana. Dan beberapa bom telah pun dibalingkan. Ya, mereka pergi ke belakang sebenarnya. Waktu yang sama kita nampak Dingo Sun dinyatakan oleh Vista Sorpolan. 1 kill secara langsung didapatkan oleh mereka. Tapi sekarang kita lihat FV menjatuhkan Tara Rien juga. SMG mereka tahu di hadapan mereka adalah mata untuk mereka dapatkan. Nampak Vista tu play di knockdown. Carl juga di knockdown. 2 orang berlawan dengan 2 juga. Pihak AG sudah pun bangun. Satu lagi bullet. Lagi sikit je AGG dengan lagi sedikit saja. Dia tak dapat habiskan dengan micro Uzi-nya. Bom dibaling ke arah Wista Expert. Terlebih di sebelah dia Suprolan dengan jump shot je. AGG sekarang ni sedang diserang hendak daripada belakang. AGG tinggal 20% nyawa saja dengan micro Uzi-nya. Masih lagi bertahan. Terlebih sekarang ni kita dapat Suprolan masih lagi menanti waktu yang sesuai.
Dia baling bom ke depan tapi tak ada orang akan menyambut di situ. Dan dia tak ada pokok untuk guna pakai. Masalah untuk AGG sebenarnya. Dia baling bom itu untuk membuat nampak habis. Ya, dia mungkin menjagakan Sorpolan akan barbar lawan dengan dia. So dia baling satu grenade depan-depan saja dekat situ. Tetapi Sorpolan bijak, dia akan berada di atas kawasan high ground tersebut. Tapi tembakan masih lagi dilepaskan. Vista masih lagi dengan 4 orang players. Yowboy jatuhkan 8 DMT Ninja, dibunuh secara langsung oleh Iron Pro. Oh, itu dia pasukan Dingos. MZ kali ini cuba melakukan serangan balas demi serangan balas. AGG akan dijatuhkan. Sun tidak boleh diselamatkan selama mati. Tapi AG juga akan menjadi mangsa kepada balingan bom. Westa Expert yang bermain dengan sangat baik. Tapi di sama bahagian bawah juga ada berlaku. Terkena kawan dia punya grenade sebenarnya dekat situ. Carl punya grenade terkena, tapi Carl akan membangunkan semula rakannya waktu ini. Maka memberikan masa mungkin untuk mereka tap. Dingos dikeluarkan secara langsung. Dibunuh oleh NED Brotherhood. Ya, tapi RSG kebangkitan juga untuk mereka. AJMT dibusnahkan pada waktu yang sama. NED Brotherhood rupanya ada dekat sini sekarang. Wista terpaksa menghadapi serangan demi serangan. Sekarang ini mereka hanya tinggal 3 orang. Kalau dibandingkan dengan Net, tapi Apple menjadi scout mereka di bahagian bawah. Mereka akan nampak siapa yang bersembunyi di bawah jambatan itu. Psycho masih lagi berdiri dekat sini. Kita nampak Is membalik kelengkapan dia ke arah Wista Expert. Cuba untuk bergerak daripada bawah. Oh, Carl dekat depan dia je. Is, nampak Carl dekat situ ke? Nampak mungkin nampak sikit-sikit dekat sini. Carl menanti waktu yang sesuai dengan micro Uzi-nya akan bakal membaling bom. Grenade tangan akan dimasak, akan cuba dibaling, tapi Apple sudah pun bergerak ke belakang. Maka tidak akan menjatuhkan si Apple. Tapi mereka tahu ada orang di bawah jambatan ini. Informasi sudah pun mereka tahu. Expert akan pergi ke belakang untuk revive rakannya semula. Sorpolan mencium satu dinding dekat sini. Dan grenade alahai. Kalau dah meletup on the way itu, dua-dua dah knock terusnya. Ya, betul tu. Atai membaling beberapa bom. Niat dia betul, ke arah yang betul, tetapi letupannya lambat, lewat sedikit untuk meletup. Apple dan juga Atai. So kali lagi Atai dia paling betul macam pemain baseball lah, terlalu jauh. Depan dia ada satu grenade sebenarnya ni. Meletup atau tidak? Tidak kena. Oh, tak kena dekat situ. Niat tu memang ada. Nawai tu memang ada lah. Ya, tuan-tuan dan puan, kita nampak sekarang ni Net. Oh, Suprolan dengan bola cantik ke atas Apple berjaya dapat knock. Adakah mereka akan terus berusuk? Ya, Suprolan ada kebolehan kerana dia juga ada weapon yang sesuai, iaitu satu Vector dengan extended mag. Tapi Is kedudukan yang sangat-sangat sakit. Dia belum lagi dijatuhkan, maka dia boleh heal up. Tetapi itu Romeo, Psycho kalah battle itu. Dia bakal lepas oleh Atai daripada belakang. Ramai di knockdown kat sini. Dia mau pergi ke depan. 35 bulan micro Uzi ada tangan beliau. Ditembak ke kiri ke kanan. Dia akan cuba untuk menembak. Tidak, tak sempat. Untuk dia prone dekat sini. Apple berada di kawasan bawah. Dia mau backstab dekat sini. Dia bakal lepaskan dengan skop 4 barrel. Satu orang di atas. Dia tembak, dia dapat. Rata tim tersebut. NED Brotherhood 6 kill. Tapi malangnya 2 akan terkorban waktu yang sama. NED peluang yang sangat baik sebenarnya asalnya untuk mereka dapatkan kemenangan mutlak. Malang sekali dihalang mereka punya perjalanan tu, dan circle seterusnya yang akan menentukan. Tapi J8 mengambil tempat di mana Valdez dan KOG pernah menang chicken dinner di dalam PMWL. Dan kalau betul tekan mereka, ada peluang yang besar sebab kita tengok Zuli dan juga Rocky, mereka ambil betul-betul tempat-tempat champion. Satu compound di bahagian tepi tu di mana mereka boleh tembak ke arah sungai ataupun ke arah atas. Kalau orang terpaksa pergi ke sana, kita kena tengok dulu pendedahan circle untuk Geek Fam. Mungkin 2 chicken bagi mereka hari ini. Ya, tapi waktu yang sama kita nampak TNR berdekatan dengan tim J8 juga dekat sini. Mereka baru je pergi ke pulau kecil satu orang dan satu lagi ada satu kenderaan untuk dia pakai. 4 lawan 2 situasinya sebab Botak dan MQT masih lagi berada di belakang. Tapi bagus, TNR mereka akan masuk circle terlebih lalu, tidak akan mengambil fight tersebut. Ya, mereka tak boleh ambil fight tersebut kerana kalau mereka ambil fight ini dan ketika mereka di dalam sungai dan mereka memberikan informasi, ada orang tembak kita, mari kita tembak dia, mesti ada orang ni yang tertinggal dekat belakang kat sungai ke. Nanti pematian daripada J8 pun akan cenderung untuk tengok ke tempat-tempat yang lain. Jadi itu bahaya. Tapi betul, Sinbi Pro dijatuhkan oleh J8. Rocky akan mengambil Sinbi Pro. Tinggal 3 untuk TNR. Memang kelebihan yang besar untuk J8 sebab mereka yang menjaga pesisiran pantai ni terlebih dahulu. Memang menutup ruang untuk pasukan TNR untuk masuk. Akan tetapi Stuart 9K nampaknya berjaya untuk menyeberangi terlebih rakan sepasukannya. Ryan masih lagi perlu berhadapan dengan pasukan J8. Tapi SMG seperti mendapat kuasa. Langsung hilang RSG dalam masa kurang daripada 1 minit. Hilang apabila RSG bertemu dengan SMG. Ketika perjalanan mereka nak masuk, mereka di luar circle dari SMG, ada sedikit circle. Tapi kali ini Ryan daripada TNR, mereka juga terdedah kedudukannya kepada Geek Fan. Geek Fan nampak begitu kuat pada hari ini terutamanya. Yap, mereka ada circle, mereka ada nombor.
Tapi J8 juga ada circle 6 bor. Botak akan ke atas. Inilah game pertama untuk beliau hari ini. Tidak ada apa-apa kill tapi menggunakan M16. M16 sudah cukup untuk dia buat waktu ini dan dia kelihatan tidak ingin atau tidak cenderung untuk mencari mayat-mayat orang ataupun kotak mana-mana player lain untuk menukarkan weaponnya. Dan dia ada satu QBZ di belakang tapi sekarang ni mungkin dia fikirkan okay, long range fight masa circle keempat kita guna dua M16 tapi dia kena tembak. Mungkin dia berbaskan FV420 yang ada kat depan. Pasukan FV sekarang ni sedang menjaga atas bukit King of the Hill seperti yang dikatakan oleh J Hunter tadi. Dan 420 menjaga di bahagian hadapan Saitama di belakang beliau. Dan sekarang ni mereka juga mempunyai compound dan ada airdrop. Yap, tapi airdrop tu tidak jatuh ke bawah. J8 sekarang akan masuk dalam circle dengan 4 orang player. Mereka akan tahu bahawa mereka ada advantage sebentar saja lagi kalau mereka membuatkan formasi, minta maaf. yang lebih besar sebenarnya untuk melilit kawasan FV Unbeatable sebab mereka akan ada high ground no matter what. Ya, memang betul tu. Dan high ground ini tak kira macam mana pun. Kadang-kadang kalau mereka luar circle pun tapi datang daripada high ground, tembak orang kat bawah, boleh juga dijadikan advantage kalau mereka tahu untuk masuk dengan berhati-hati kepada kawasan mungkin Geek Fam dapat nanti. Ya, JM saya tahu je. Kat sini ada compound. Inilah cara mereka akan lepak. Kita jangan ikut cara ni. Kita pergi arah yang lain supaya kita akan ada advantage untuk menembak mereka. Dan DamQT di kawasan tersebut. Inilah kawasan advantage saya cakap sebentar tadi. Tapi DamQT sekarang ini akan ditembak bersama dengan Botak dekat sini. Mula dimakan oleh zone biru. Circle akan pergi ke bawah sebenarnya dekat sini. DamQT menembak. Dia akan dijatuhkan. Satu di knockdown. Hampir dibunuh secara langsung oleh Blue Zone sebenarnya. Tapi 1-for-1 trade sebenarnya dekat situ. Dan sekarang kedua-duanya tidak ada zone. FV, bolehkah mereka bertahan berlawan dengan Raja Barbar Malaysia ini? Mereka wajib untuk menang fight ini kalau mereka nak masuk ke dalam zone selamat. Dan kita nampak foto pula dengan Micro J di hadapan Rocky dengan jump shot yang cantik dekat situ. Dan ada lagi satu di hadapan beliau terlebih foto belum menggunakan band tapi tak ada masa. Zone akan menghabiskan foto dan itulah dia foto akan dilakukan. Ada seorang lagi kat sini. XAM akan datang, dia akan mencari targetnya. Dia kena bunuh seorang saja. Grenade tangan M4, grenade tangan M4, dia mungkin akan lihat targetnya. Dia tidak nampak sebab mereka berada di belakang satu rumah dekat sini. XA memasuk grenade tangan. Dia akan membaling, akan memaksa pergerakan keluar dekat sini. Dia masih boleh revive dua lagi rakannya. Tetapi revival masih dilakukan. Tidak nampak kaki langsung sebenarnya dekat sini. FVX apa benda dia mau buat. XAM akan pergi ke belakang. Dia mau revive sebenarnya rakannya dekat sini. Tapi J8 akan bangkit dengan 3 orang player. Ya betul tu. Tapi sekarang ni circle juga telah pun mula menjadi nak masuk ke kawasan mereka. Zuli tak boleh nak selamatkan rakan dia. Dia kena pergi ke depan. Dan dia kena ratakan XAM yang 4-2. Saitama akan dijatuhkan. Dia telah memberikan formasi. Ada orang dah datang. Tapi mereka masih lagi kekal untuk selamatkan 4-2. Dapat satu. Tembak satu XAM. Grip sudah tidak ada. Nyawa tak ada. Dia akan jatuh dengan mudah. Yap, sekarang ni 6 kill untuk mereka. Rocky akan terus maju ke depan. Satu lagi rakan ni knockdown tapi tak boleh buat Rocky. Dikeluarkan kat situ oleh XARM. Dan tinggal satu saja player untuk FV sekarang ni. Tapi mereka ada 6 kill. Circle memang tak baik untuk dia sebab dia kena turun bawah. Orang akan tembak dia, FV. Habis. Itulah dia habis. Dihabiskan oleh Geek Fam pula. Pasukan adik-beradik ni semua. Lawan antara... Tidak. Stewart masih ada lagi hidup. Dia dekat belakang. Tak ada orang tahu kedudukannya. Tapi Stewart tinggal seorang saja. Ini perkara yang satu klise sebenarnya untuk pasukan No Recall untuk hidup dengan Stewart saja. Tapi kita tengok apa yang Stewart boleh lakukan. Mungkin kemarahan daripada player yang pernah menjadi satu nama yang besar ketika waktu dulu dan sekarang sudah kembali masuk ke dalam PMPL. Apakah yang dia boleh lakukan? Tapi sebab sekarang ni memang Geek Fam sahaja yang ada 4 orang berdiri. Marlino satunya sedang merangkak ke depan. Tara sudah mula main healing. Yap, Lynx memang suka main healing kita tahu dan dia sudah pun mula top 5 untuk beliau waktu ini. NED satu orang tu terima menembak supaya kawan dia boleh masuk circle. Dia on the way masuk circle sudah. Tara Lynx akan bermain healing kat sini. Sniperman akan dibunuh oleh Geek QB. Satu lagi kill akan masuk ke dalam pocket Geek Fam. Stuart 9K masih lagi berdekat dengan circle. Tembakan lepas oleh Ace. Sekarang Marlino menggunakan kenderaan dekat sini. Ace menembak. Dia cuba menembak rambang dekat situ. Tak sempat untuk jatuhkan player tersebut. Tapi dia akan melulu ke depan. Masih lagi ada 2 player. Apple sekarang ini memakan blue zone ke apa? Tak, dia masuk dalam air sebenarnya tadi. Dia masuk dalam air tapi dia masih akan selamat. Kat belakang tu memang tak boleh diselamatkan. Dulu telah jatuh kepada play zone. Dan sekarang ini akan dibunuh secara langsung. Marlino ada satu orang saja yang tinggal. Dia dekat dengan circle tapi dia kena berhati-hati nak masuk sebab dia duduk dekat kawasan Geek Fam. Geek Fam, kemenangan mudah untuk mereka. 2 chicken ini dalam satu hari. Siapa yang sangkakan Geek Fam kali ini akan merajai hari ini? Itulah dia Geek Fam yang sebelum ni sangat susah untuk dapat chicken dinner.
mereka mungkin dapat 2 dan kita boleh nampak juga Superboy nampaknya ditekan di luar zon selamat. Geek Fam tidak memberikan ruang kepada Malino untuk masuk langsung. Ya, Geek Fam mereka tahu mereka dah number advantage. 8 saja hidup dan 4 daripada Geek Fam. So naik game lihat tu target kali saya pakai lepaskan. NED di knockdown 1, tinggal seorang dekat belakang dan dia sudah bermain healing dekat sini. Situasi 1-1-4 sekarang ini dan dengan itu kita boleh cakap bahawa Geek Fam memang dia akan chicken kali ini. AKA tak boleh datang dan cakap aku nak dapat chicken, aku tak nak benarkan kau chicken. Kalau dia dapat chicken tadi, dia dapat triple chicken tu deh. Ya, betul. Inilah dia TNR, Steward 9K saja tinggal tapi East dia sudah mulakan healing game. Ada kemungkinan sebenarnya Steward akan terkeluar terlebih dahulu sebelum East tertakluk kepada dia. Tapi saya rasa Steward pun faham apa yang sedang berlaku ni. Dia tengok dekat dia punya meter, dia punya ni ada 5 orang selain daripada dia. So 4 orang plus 1 orang tu mesti 1 orang tu main heal ataupun ada 2 orang yang tengah main heal. Jadi Steward pun tak boleh nak mati sekarang. Dia sedang memikirkan apa yang sedang dia perlu buat. Dia orang mau barbar dekat sini. NED pasti rasa happy kalau Steward dia keluarkan. Dia tengah mencacing. QB mencari. Dia masih belum lagi nampak. Tetapi mereka hantar 2 askar mereka ke depan. Damroot daripada kawasan tepi. Steward dilihat. Steward dibunuh. Tempat kedua. Untuk NED Brotherhood back to back. Oh, itu dia tempat kedua. Sekali lagi NED Brotherhood akan teruskan dengan healing. Dia akan mendapati bahawa itu memang satu tindakan yang agak baik. 2 saja first aid kit yang tinggal. Dan saya rasa dia akan cuba untuk benarkan diri dia dibunuh secara langsung oleh Circle. Oh, dia nak try dulu dapatkan last point. Oh, boleh tak dapat last point tu. Dia tembak tapi kena kepada sniper tapi Ace memangnya tidak akan dapat menghabiskan dan itulah dia. Dia ada mata lebih untuk pasukan NED dan Geek Fam mendapat winner chicken dinner yang kedua pada hari ini. Menaikkan markah mereka begitu banyak sebenarnya untuk Geek Fam. Itu hari yang saya rasa the best day dan bukannya hari-hari sebelum ni yang diorang tak dapat chicken tu diorang bermain dengan teruk. Sebenarnya diorang main sangat-sangat baik dengan markah yang konsisten. Tetapi untuk hari ini saja 2 chicken dinner dengan permainan yang mereka dapat banyak juga